PDPR bersambung lagi. Jadi, untuk kelas pertama tingkatan 4, okey, kita akan teruskan dengan tajuk bab 1 iaitu pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Sebelum kita teruskan, kenali dulu guru anda dan ketahui subjek yang akan kita teroka sebentar lagi. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda. Okay, welcome to channel Ismahani bagi grafik komunikasi teknikal. Okey, kita akan teruskan dengan grafik komunikasi teknikal bagi tingkatan 4 di mana okey, 1.1 iaitu pengenalan grafik komunikasi teknikal. Okey, dalam pengenalan bagi grafik komunikasi teknikal, okey, kalau kita lihatkan evolusi lukisan teknikal di mana sejak zaman dahulu lagi manusia telah menggunakan lukisan sebagai salah satu medium untuk ataupun sebagai alat untuk mereka berkomunikasi. Okay. Catatan sejarah tamadun manusia dia menyaksikan bahawa pelbagai simbol dan ukiran telah digunakan sebelum wujudnya tulisan. Kalau kita perhatikan yang di sebelah kiri, okay, kita ada huruf hieroglif digunakan oleh bangsa Mesir zaman dahulu kala. Tulisannya ada yang ditunjukkan yang di sebelah kiri. Okay. Dan tulisan-tulisan ataupun paparan yang dapat kita perhatikan ini kebanyakannya ditulis di dinding gua. Okay. Dan yang di sebelah kanan pula kalau kita perhatikan itu merupakan lukisan jam gajah di mana ia telah dihasilkan oleh Ibnu Ismail Al-Jazari pada 1206 Masihi. Okey, yang seterusnya pada tahun 90-an, revolusi komputer mengubah landscape teknologi dan komunikasi maklumat dalam kehidupan manusia. Penggunaan perisian lukisan berbantu komputer seperti CAD yang lebih tepat di mana ia dapat menghasilkan ataupun dapat meningkatkan kualiti persembahan secara terperinci dan lebih tepat dan jitu di mana ia telah diperkenalkan. Okey, di bawah ini ada ditunjukkanlah contoh lukisan perisian ataupun CAD iaitu CAD. Okey, kalau kita lihat pula merujuk kepada agensi penting dalam kepiawaian lukisan teknikal. Yang pertama ada dikelaskan sebagai Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia iaitu singkatannya adalah SIRIM, SIRIM. Okay. Dan yang kedua adalah Institut Piawaian Kebangsaan Amerika iaitu ANSI ataupun ANSI. Dan yang ketiga adalah Jabatan Standard Malaysia iaitu JSM singkatannya. Dan yang keempat Kepiawaian British atau singkatannya adalah BS. Dan yang kelima, Pertubuhan Kepiawaian Antarabangsa iaitu singkatannya adalah ISO. Dan keenam, Kepiawaian Australia singkatannya adalah AS. Okay. Dan yang ketujuh adalah Institut Kepiawaian Jerman iaitu DIN atau DIN. Dan ke-8, Kepiawaian Kanada ataupun CS. Dan yang akhirnya adalah Kepiawaian Perindustrian Jepun atau ringkasnya adalah JIS. Okay. Ini merupakan agensi penting dalam
kepiawaian lukisan teknikal. Okey, yang seterusnya kita akan teroka pula bagi sistem unjuran. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sistem unjuran? Okey, jom kita tengok. Okey, sistem unjuran dikelaskan sebagai unjuran berpusat dan juga unjuran selari. Kalau diperhatikan di bawah unjuran berpusat, dia terbahagi kepada perspektif linear dan juga perspektif udara. Okey, di bawah perspektif linear dikelaskan juga sebagai perspektif 1 titik, perspektif 2 titik dan perspektif 3 titik. Di mana unjuran selari pula telah dikelaskan sebagai unjuran oblik, okey, dan di bawah unjuran oblik kita boleh pecahkan dia kepada oblik cavalier, oblik cabinet dan juga oblik arm. Okey, di bawah unjuran selari juga dikelaskan sebagai unjuran ortografik, okey, dan ada lagi iaitu unjuran pelbagai pandangan dan juga unjuran aksonometri. Okey, bagi unjuran ortografik, unjuran pelbagai pandangan dan juga unjuran aksonometri akan diperincikan lagi di sebelah. Jom kita tengok. Okey, di sini kita tengok kita ada sistem unjuran. Okey, di bawah sistem unjuran seperti mana yang kita lihat sebentar tadi, terbahagi kepada unjuran selari. Di bawah selari dikelaskan juga ada unjuran ortografik. Okey, unjuran ortografik kita tengok dia dipecahkan ke unjuran aksonometri dan unjuran pelbagai pandangan. Okey, untuk lebih faham pelajar-pelajar cuba tengok di sini. Di bawah unjuran aksonometri kita ada unjuran isometri, unjuran dimetri dan juga unjuran trimetri. Dan kalau kita perhatikan pula pada unjuran pelbagai pandangan, okay, dia dikelaskan sebagai unjuran sudut pertama, okay, pecahan dia unjuran sudut pertama, unjuran sudut kedua, unjuran sudut ketiga dan juga unjuran sudut yang keempat. Boleh faham? Okay, soalan-soalan ni amat penting lah sebab biasanya dia akan persoalkan dalam bahagian teori. So, minta pelajar supaya fahamkan dan cuba hafal lah. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, di dalam pengenalan juga diperincikan kepada kita iaitu kita boleh tengok skop kerja. Okey, di mana di sini dikelaskan, okey, kita boleh perhatikan kerjaya yang berkaitan dengan grafik komunikasi teknikal. Jom kita tengok. Okey, antara kerjaya sebagai seorang jurutera. Apakah tugas jurutera tu? Okey, so kalau kita perhatikan di sini, tugas seorang jurutera adalah menyediakan idea dan konsep awal reka bentuk, okey, memahami dan mengesahkan lukisan teknikal. Fahamkan tugas seorang jurutera adalah menyediakan idea dan konsep awal reka bentuk, memahami dan mengesahkan lukisan teknikal. Ini adalah antara keyword ataupun terms yang perlu kita fahamkan. Di mana tugas seorang jurutera, kalau ditanya pada kita lah, okey, kita kena tuliskan ataupun ada dia punya term-term yang penting lah. Okey, ambil maklum lah. Okey, yang seterusnya pula, okey, apakah pula bidang tugas seorang arkitek? Okey, arkitek pula
Okey, tugas dia adalah merangka idea pembinaan bangunan. Okey. Dia juga memahami serta mengesahkan pelan. Tugas arkitek, sekali lagi cikgu ulang, merangka idea pembinaan bangunan, memahami serta mengesahkan pelan. Dapat? Okey, kalau dapat, kita teruskan lagi. Okey, apa pula tugas seorang pelukis pelan? Tugas seorang pelukis pelan adalah, okey, beliau bertugas untuk menyediakan lukisan teknikal secara terperinci berdasarkan konsep awal bagi reka bentuk atau idea pembinaan bangunan. Okey, pelukis plan, tugas dia adalah menyediakan lukisan teknikal yang terperinci berdasarkan konsep awal, reka bentuk atau idea pembinaan bangunan. Okey. Seterusnya ataupun yang terakhir kita perhatikan di sini adalah tugas bagi seorang pereka bentuk. Tugas pereka bentuk adalah beliau akan membuat reka bentuk sama ada dalam bentuk model atau ciptaan sebenar. Okey, model ni lebih kepada replika lah. Okey, dia akan create ataupun cipta model ataupun mengikut. Okey, model yang diciptakannya itu adalah berdasarkan kepada reka bentuk yang sebenar. Okey, semuanya adalah berdasarkan kepada lukisan teknikal terperinci. Dari situ, reka bentuk akan lebih berkemahiran untuk membuat sesuatu reka bentuk ataupun istilah bahasa Inggerisnya adalah design. Okey. Yang ini yang terakhir. So, apa yang boleh cikgu nasihatkan adalah wishing you all the best and jangan lupa klik to subscribe. Bye. Baiklah, kita dah habis kelas untuk hari ini. Okey, bagaimana pelajar semua? Adakah faham? Senang je kan? Okey, kalau tak ada apa-apa, setakat itu dahulu cikgu sudahi dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Bye. Thank you.